mudah bertindak balas dengan asid, alkali ataupun pelarut organik. Okay, so dalam ni kita tak belajar secara detail sifat kimia dia. Tindak balas kimia kita tak belajar secara detail, getah asli. Cuma kita kata kat sini dia boleh bertindak balas. Bertindak balas maksud dia ada kesan bila kita campurkan dengan asid ataupun alkali. Cuma kita tak tulislah persamaan kimia untuk tindak balas untuk tindak balas antara getah asli dengan asid, tak ada. Getah asli sendiri pun kamu nak tulis pun payah. Nama dia adalah 2-metil but 1,3-dienah. Kalau kamu nak buat tindak balas kan lagi susah lah. Okay, cuma nanti kita sentuh nanti asid dengan alkali ni apa kesan dia pada you punya getah asli. Okay, dan yang ketujuh dia adalah kalis air. Maksud dia getah asli tidak telap air. Tidak telap air. Kalau buku teks kamu buku surat apa? Saya mana buku teks saya? 152. Ini kalau soalan minta senaraikan getah asli kamu, ciri-ciri getah asli kamu boleh bagilah. Okay. Boleh saya teruskan? Boleh. Okay, so ciri-ciri getah asli, pelbagai barangan dapat dihasilkan dengan menggunakan getah asli. Kekurangan yang terdapat pada getah asli dapat diatasi dengan menambahkan bahan tambah yang tertentu untuk menambahkan ciri-ciri yang dihendaki. Nanti kita tengok. Okay, produk daripada getah asli, tayak, kasut getah, pembalut wire, sarung tangan, okay, kasut, tapak kasut, itu semuanya daripada getah. Daripada getah. Apa lagi contoh getah? Apa lagi contoh getah? Paip. Hose pipe. Hose pipe. Hose pipe. Saya ingat pipe tu PVC. PVC tu polimer. Okay, so hose pipe, getah pipe, betul? Pemadam boleh ke pemadam? Pemadam boleh? Okay, ni yang penting. Okay, penggumpalan lateks. Penggumpalan lateks. Okay, lateks dikumpulkan dalam bentuk cecair, okay, untuk diproses ataupun boleh dibiarkan menggumpal dan dipungut sehari selepas penurehan. Okay, lateks ni susu getah lah. Dia beza kita sebut lateks ni. Lateks ni, dalam lateks ni ada getah asli lah. Betul? Lateks ni umum. Dalam lateks tu ada getah asli. Okay? Allah, bawah ni kenapa ayat dia gapat-gapat ni? Okay, penggumpalan lateks dalam bentuk cecair perlu disegerakan kerana selepas terdedah kepada udara untuk beberapa jam, lateks itu akan mula menggumpal dan berubah menjadi pepejal. Okay, so lateks ni asal dia adalah cecair. Bila kita toreh daripada pokok, yang keluar ni adalah lateks. Lateks ni campuran lah. Dia adalah campuran tadi. Campuran getah asli campur dengan air. Okay, so dia dalam bentuk cecair. So biasanya kalau kita biarkan dia seharian ataupun beberapa jam, dia akan mula membeku. Cecair ni akan berubah kepada pepejal. Automatik. Sebab apa? Sebab apa dia ada cerita dia. Okay? Sebab dia terdedah kepada udara. Dalam udara ni dia mengandungi, bila dia terdedah kepada udara, dalam udara ni ada bakteria.
Adanya bakteria. Ni kalau kita cerita daripada segi kimia lah, sains ya, kita cerita dia ada dalam udara ni kita adanya bakteria. Okay, so bila ada bakteria, adanya ion hidrogen. So ion hidrogen ini akan boleh menyebabkan getah itu membeku. Dia akan membeku. Kalau orang kampung dia kata sebab apa latex ni boleh beku, sebab ada matahari panas. Bekulah dia. Itu kalau orang kampung cerita. Tapi dari segi kimia kita cerita sebab dia terdedah kepada udara, udara kita ada bakteria dan bakteria itu mengandungi ion hidrogen. Ni cerita dia. Okay. So dalam getah, dalam getah ini kita ada membran protein yang bercas negatif. Okay. Dia ada membran protein yang bercas negatif. So luar dia, bercas negatif menyebabkan zarah getah tertolak apabila mendekati satu sama lain. Ion hidrogen daripada asid. Ni kalau kita tambah asid. Ini kalau tambah dengan asid. Bila kita tambahkan asid, maksud dia kita tambah ion hidrogen. So dia akan menetralkan charge negatif pada membran protein. So zarah-zarah getah itu akan berlanggar antara satu sama lain, akan menyebabkan membran protein pecah. So polimer getah tadi bila dah pecah, you punya protein membran tadi pecah, so polimer getah itu bergabung antara satu sama lain akan menyebabkan latex itu menggumpal. Membekulah. Menggumpal ni kita panggil membekulah. So maksud dia bila kita tambah dengan asid, automatik dia terus beku. You tambah asid, maksud dia you akan masukkan ion hidrogen. Dia akan terus membeku. Dia kalau ikutkan dalam kita ada eksperimen kita. So eksperimen tu kita tambah, dia akan beku. Sebab apa? Sebab cerita dia ni lah. Membran protein yang bercas negatif tadi, dia akan dinetralkan oleh ion hidrogen daripada asid. Ini tak payah tunggu 1 hari, tak payah. Immediately kamu masuk je, terus beku. Itu sebabnya istilah dia orang kampung kalau peneroka ni dia panggil cuka getah. Cuka getah tu adalah asid lah. Cuka getah tu adalah asid. So kalau dia tengok bila dia toreh, dia toreh pukul 7 pagi contohlah. Dia toreh 7 pagi, dia tengok tengah hari itu hari nak hujan. Bila hari nak hujan, kalau air masuk dia takkan membeku. Dia takkan membeku. Satu takkan membeku, satu lagi bila air masuk, tumpahlah. Daripada cawan ni akan tumpah. Betul? Penuh cawan tu dengan air nanti. So apa peneroka ni buat? Dia nak bekukan, dia tambahkan dengan cuka getah. Cuka getah itu mengandungi asid. So terus beku. Terus membeku you punya latex. So dia boleh ambil lah. Tak perlu tunggu satu hari. Itu kalau dia nak ambil dalam bentuk pepejal. Dalam bentuk pepejal. Faham tak ni? Faham, cikgu. Faham. So asid dalam penggumpalan latex dengan menetralkan membran protein yang bercas negatif. Penggumpalan boleh berlaku dengan memasukkan asid lemah ke dalam latex atau secara semula jadi.
Secara semula jadi ni kejap lagi saya sentuh. Ini kita sentuh tentang bila kita masukkan asid. Bila you masuk asid dia terus beku. Okey. Boleh ni tambah asid yang pertama. Okey, yang kedua, ini yang saya kata tadi tindak balas dia dengan kimia. Ini kita panggil dia secara kimia. Tindak balas dengan asid ni. Okey. Yang kedua ni kita biarkan dia seharian. Ni yang kedua, kita biarkan dia seharian. Yang kedua, tinggalkan dia seharian. So tinggalkan seharian, apa yang berlaku kita kata kat sini, bakteria yang ada dalam udara akan memasuki lateks. Okay, so bakteria yang dalam udara ini memasuki lateks, dia akan merembeskan asid laktik. So asid laktik ni mengandungi ion hidrogen yang akhirnya akan menyebabkan, sama cerita dia sama macam tadi, akan menyebabkan berlakunya penetralan antara membran protein tadi yang bercas negatif tadi dengan ion hidrogen. Tetapi dia mengambil masa yang lama. Okay, yang ini dia mengambil masa yang lama. Sebab nak menghasilkan ion hidrogen ni daripada bakteria dalam udara ni lambat. Itu sebabnya kalau you tengok hasil beku dia, hasil dia menggumpal itu tak secantik dengan kita tambah asid terus. Mungkin dia ada beku, mungkin berlaku penggumpalan, tapi mungkin bahagian yang tak terdedah kepada bakteria masih dalam bentuk cecair. Ni kita kata boleh beku juga, boleh beku. Okay, tetapi mungkin dia perlukan 1 hari ataupun lebih cantik nak beku semua dia perlukan 2 hari. Untuk beku semuanya. Jelas? Jelas. So ini kita panggil tindak balas bakteria dalam udara. So dua-dua ini boleh menyebabkan penggumpalan lateks. Okay, dua ini, satu daripada asid, satu daripada bakteria dalam udara boleh menyebabkan lateks itu membeku ataupun menggumpal. Yang ketiga, kita nak halang penggumpalan lateks. Kita tak nak lateks ni membeku. Kalau dah membeku, kita susah nak proses. Kita perlu pemanasan dan sebagainya. So kita nak halang daripada beku, kita nak kekalkan dia dalam bentuk cecair, kita mesti guna alkali. Alkali. Biasanya kita guna larutan amonia. Larutan amonia. Kenapa kita guna larutan amonia? Sebab dia adalah alkali lemah. Bila alkali lemah, kos dia adalah lebih murah berbanding dengan alkali kuat. Begitu juga dengan tadi. Kita nak ion hidrogen. So, ion hidrogen sekadar kita guna asid lemah pun dah cukup. Ni nak dapat hasil nak menggumpalkan lateks, dapatnya tak seberapa banyak. Contohlah dapat 200. Nak beli asid, kalau nak beli asid sulfurik, kos dia berapa banyak. Itu sebabnya sekadar kita guna asid lemah. Cuka getah murah. Cuka getah satu botol tu bau, saya tak ingat, bau RM7 saya rasa. Okay, kalau kamu nak beli asid sulfurik, asid hidroklorik, satu botol tu pun dah berpuluh-puluh ringgit. So tak logik. Kita nak cerita
Berlaku pergumpalan mesti ada ion hidrogen. So ion hidrogen tu kita ambil daripada asid lemah pun cukup. Begitu juga dengan menghalang pergumpalan lateks. Itu sebab kita guna amonia saja. So apa cerita dia ialah lateks itu diperlukan dalam bentuk cecair untuk menghasilkan produk tertentu. So larutan alkali seperti amonia dimasukkan ke dalam lateks bagi memastikan penggumpalan tidak berlaku. So larutan alkali mengandungi ion hidrogen. So yang dapat menetralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria. So membran protein getah kekal bercas negatif dan zarah getah akan tertolak apabila mendekati satu sama lain. Maksudnya dia kekal bercas negatif. So bila dia bercas negatif, maksud dia akan tolak satu sama lain, maka dia tidak akan menggumpal. Dia takkan membeku lah. So nak kekal dia beku, kita tambahkan dengan amonia. Itu kadang kamu tengok lori, ada lori getah. Macam lori minyak tu. Itu dia bawa getah asli lateks dalam bentuk cecair. Untuk dihantar ke kilang untuk diproses. Untuk membentuk sarung tangan dan sebagainya. Jelas? Jelas tak? Yes. Jelas. Jelas. So, pergumpalan lateks boleh berlaku dua cara. Dua cara. Menghalang pergumpalan lateks boleh berlaku dengan satu cara, iaitu alkali. Kalau soalan tanya, dia tak bagi larutan amonia, dia bagi larutan natrium hidroksida. Boleh ke tidak? Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Dia umum dia saya kata alkali. Tetapi secara logik akal kita guna alkali lemah. Cukuplah alkali lemah. Tapi kalau dia senaraikan tak ada alkali lemah kat situ, dia cuma ada natrium hidroksida, bolehlah natrium hidroksida. Sebab dalam natrium hidroksida lagi pekatlah ion hidroksida. So lagi bagus sebenarnya. Tapi kita sekadar guna amonia cukup. Okey, next kita masuk. Ada soalan nak tanya tentang pergumpalan lateks? Istilah ni kena ingat Istilah ni kena ingat. Satu lagi kan kita masuk pemvulkanan lateks, getah. Pemvulkanan getah. Ini penggumpalan lateks. So tolong bezakan istilah ini supaya penerangan kamu betul. Penggumpalan lateks ni bagaimana kita nak membeku ataupun kita nak menghalang lateks itu daripada membeku ataupun kita nak kekalkan dia ataupun kita nak jadikan dia beku. Cikgu. Ya. Asid formik ni asid lemah kan? Asid lemah. Asid formik, asid laktik, itu semua asid lemah. Asid kuat yang you belajar ada 3 je. Asid kuat yang kamu belajar ada 3 je, iaitu asid sulfurik, asid hidroklorik dan asid nitrik. Lain tu istilah dia kita panggil sebagai asid lemah. Asid formik, asid laktik. Asid laktik ni sebenarnya asid karbon yang lebih panjang daripada 10. Kita panggil asid laktik. Asid laktik ni bila karbon lebih panjang daripada 10, dia ada nama dia sebenarnya. Tetapi kita tak belajar secara detail dalam you punya syllabus. So biasanya kita panggil sebagai asid lemah. Asid lemak. Fatty acid. Pun boleh. Dia tergolong dalam asid karboksilik sebenarnya. Asid karboksilik yang berantai panjang. Kamu belajar sehingga rantai 10 betul? So atas lebih daripada 10 itu kita panggil asid lemak. Sama, dia adalah asid lemah juga.
Okey, ada lagi soalan? Alkali lemah yang you belajar satulah, larutan amonia. Larutan amonia boleh ataupun kita boleh guna kat situ istilah dia, kita boleh slash kat situ, kita boleh guna amonium hydroksida. NH4OH. Pun boleh. Kalis, okey tak Kalis? Okey cikgu, okey. Banyak lagi. Sikit. Okay, next. Ini penggumpalan latex ni, pemvulkanan latex ni silibus KBSM sama sebelum ni. Dulu KBSM dulu getah asli ni kamu belajar dalam sebatan karbon. Kalau KBSM. Getah asli ni selepas you belajar ester, kamu akan belajar minyak dengan lemak. Minyak dengan lemak ni dia dah pisahkan daripada chapter sebatan karbon, dia masuk chapter 5. Lepas minyak dengan lemak ni kamu belajar adalah getah asli. Getah asli. Okay. Tapi dia dah keluarkan daripada silibus sebatan karbon. Dia jadikan satu topik. Bawah tajuk polimer, getah asli. Okay. Sebab getah asli dia boleh membentuk polimer. Itu sebabnya dia keluarkan. Tapi yang ini silibus ni bila belajar penggumpalan latex, belajar pemvulkanan latex adalah sama dengan KBSM. Cuma yang beza nanti kamu belajar adalah ni. Getah sintetik. Getah sintetik. Ini yang baru. Dia nak kaitkan antara getah dengan polimer balik lah. Okay. Ni pemvulkanan. Boleh saya teruskan? Boleh. Okay, pemvulkanan getah. Pemvulkanan getah ni, getah asli dia bersifat lembut dan mudah dioksida apabila terdedah kepada kepada udara pada jangka masa yang lama. Keadaan ini menyebabkan getah asli tidak dapat digunakan dalam keadaan ataupun aplikasi tertentu. Ciri-ciri getah asli dapat ditingkatkan dengan menjalankan proses pemvulkanan kepada getah asli. So asal getah asli ni, dia bersifat lembut. Lembut. Tapi cuba bayangkan kalau tayar kereta tu lembut. Kamu tekan lembik dia. Tekan lembik. Boleh ke nak bawa orang lepas tu? Tak boleh lah. So apa yang kita buat, kita pertingkatkan getah tu. Proses getah dan tingkatkan dia. Proses getah tu kita nak bentuk tayar. Tapi dalam masa yang sama kita tingkatkan dia dari segi kekuatan dia. Itu kita panggil dia sebagai pemvulkanan getah. Okay. Pemvulkanan ialah proses penghasilan getah yang lebih kenyal dan berkualiti melalui
penghasilan rangkai silang antara rantai polimer. Ini maksud dia. Pemvulkanan ialah proses penghasilan getah yang lebih kenyal. Kita nak tingkatkan kualiti lah. Okay, dan berkualiti melalui rantai silang antara rantai polimer. So apa yang berlaku ialah sewaktu proses pemvulkanan, ikatan ganda dua antara atom karbon yang terdapat dalam molekul getah akan bertindak balas dengan sulfur. Ni perkataan sulfur ni penting ni. Atau bahan lain untuk menghasilkan rantai silang sulfur. So rangkai silang sulfur ini menjadikan getah itu lebih kuat. Contohlah secara logik dia you ada karbon. You ada karbon. Karbon ni daripada getah asli lah. Okay, bergabung lagi dengan karbon. Membentuk polimer kan. Bergabung lagi dengan karbon. Contohnya kat sini panjang lah. Okay. Adalah double bond. Polimer bila getah asli ada satu double bond kan. Okay. So, antara karbon dengan karbon ni, dia silangkan, dia masukkan dengan sulfur. Banyak ni, dia silangkan dengan sulfur. Maksud dia tambahkan getah ini dengan sulfur. Sulfur ni dia bukan tambah sulfur saja, dia ada nama dia. Disulfur, dichlorida. Kalau kita buat kat makmal boleh. Nama dia disulfur. Saya tak ingat nama penuh dia. Disulfur dalam metil benzina. So bila automatik dia masuk sulfur ini, dia akan menjadikan rantai silang sulfur. Okay, kita panggil dia rantai silang sulfur yang menjadikan getah itu lebih kuat. So antara karbon dengan karbon tu, dia ada sulfur. Okay, kalau kita tak masukkan sulfur, antara karbon dengan karbon tu ikat karbon lah. Ni ikat karbon ni. Contoh. Ikat karbon ni. Sebab dia membentuk polimer kan. Dia membentuk. Tapi bila ada sulfur, contoh kat sini isi sulfur lagi. Kalau soalan minta lukis-lukis sini pun tak apa. Yang penting ada sulfur kat situ. Okay, dia akan menjadikan dia lebih kuat. Lebih kuat ni maksud dia pemvulkanan ni maksud dia kamu tarik getah ni sifat dia boleh kembali kepada asal. Tapi bila dia tarik getah ini kembali kepada asal tu, dia tarik tu dia tak kenyal. Dia tak kenyal. Kenyal tapi dia tak seperti getah kosong lah. Sebab dia ada sulfur. Ada perbandingan dia dalam makmal getah tu. Ni contoh. Dia masuk sulfur kat sini. Rantai silang sulfur. Ni lebih kurang saya lukis tadi lah. Antara karbon dengan karbon ada sulfur kat situ. Nampak? Nampak tak? Nampak. Cikgu. Ya. Dia dekat karbon yang ikatan ganda dua je ke? Tak ada, tak kisah. Dia kalau nak lukis, nak buat ganda dua, biasanya ganda dua lah kat sini putus. Kan? Bila kita tambah polimer dengan polimer, bila nak masuk sulfur ni, ikatan ganda dua ni putus. Tapi dalam istilah dia kalau kita nak lukis, kita lukis secara umum, yang penting ada tunjuk adanya pertambahan sulfur kat situ. Ada pertambahan sulfur. Direkodkan sebagai individu yang menemukan dan mempatentkan proses pemvulkanan pada tahun 1844. Ni tak ada apa lah.
Okey, pembukanan dengan menggunakan sulfur merupakan kaedah yang paling utama digunakan untuk menghasilkan getah terbukanan dan getah asli. Namun begitu, kaedah pembukanan ini tidak dapat digunakan untuk jenis getah yang tertentu, terutamanya getah sintetik. Yang tidak mempunyai ikatan ganda dua ni. Terdapat beberapa teknik pembukanan alternatif yang dapat digunakan untuk menghasilkan getah tervulkanan tanpa menggunakan sulfur. Getah tervulkanan yang dihasilkan adalah bebas sulfur dan lebih mesra alam. Ni kaedah pemvulkanan alternatif ni. Ni yang baru ni. Sebelum ni kita tengok istilah dia, kita panggil getah. Kamu kena beza kejap getah ni kita boleh up dia satu. Dalam soalan mungkin dia tanya. Getah kita istilahkan getah tak tervulkan. Tak tervulkanan. Maksud dia getah ni kita tak tambahkan dengan sulfur. Satu lagi getah tervulkanan. So faham So getah tervulkanan ni yang kita masukkan sulfur tadilah. Lepas tu dia buat satu lagi getah ini, dia jadikan getah ni alternatif. Alternatif. So alternatif tadi ni kita masukkan ni. Kaedah dia ada 3 yang kita panggil dia, satu peroksida, 2 sinaran, yang ketiga logam oksida. Sebab dia kata sulfur ini, bila sulfur ini dia boleh mencemarkan alam. Dia boleh mencemarkan sulfur. Memang kalau getah itu sebabnya getah, kalau getah you proses dan bila digunakan dan lepas tak digunakan, getah tu bila kamu bakar memang hitam lah satu. Betul? Tengok pembakaran getah dia akan menyebabkan asap hitam. Itu betul. Tapi dalam asap hitam itu adanya gas sulfur. Itu yang sebabnya kita kata dia boleh mencemarkan alam sekitar. Gas sulfur kalau terhidu dalam kuantiti yang banyak, dia adalah sangat bahaya. So kat sini dia buat kaedah pemvulkanan alternatif. Yang lebih mesra alam. 1 peroksida, 2 sinaran, 3 logam oksida. So getah tervulkanan mempunyai ciri-ciri yang berbeza daripada getah tak tervulkanan. Ni tadi hasil daripada pembentukan rangkai silang sewaktu proses pemvulkanan. Pembentukan rangkai silang sulfur mengurangkan ikatan ganda 2 antara karbon. Betul lah. Kalau kamu nak lukis pada ikatan ganda 2 lah. Masukkan sulfur, itu lebih cantik lah. Sebab dia kata kat sini pembentukan rangkai silang sulfur mengurangkan ikatan ganda 2 antara karbon dalam getah tervulkan yang menjadikan getah tervulkan sukar dioksidakan. So kalau nak lukis tadi, kalau nak lukis secara umum, you lukis asal pada semua ikatan jadi single bond lah. Isi sulfur. Sini. Penting ada sulfur kat sini. Kita nak menunjukkan getah itu getah tervulkan. Rangkai silang sulfur yang kuat pula menghalang polimer getah daripada mengelongsor. Ni cerita dia. Mengelongsor apabila diregangkan dan dapat kembali kepada bentuk asal apabila diregangkan. Tarik, lepas tu dia boleh kembali kepada asal. Sebab tarik dia
dia kuat lah rangkaian silang sulfur. Tenaga haba yang tinggi juga diperlukan untuk memutuskan rangkaian ini. Ini contoh dia. Getah tidak terbuka bila kamu tarik getah tu, bila diregangkan, dia akan jadi sebegini. So tak dapat nak kembali kepada asal. Okey, ini tak dapat, bentuk tidak dapat kembali kepada asal. Okey, tapi untuk getah tervulkan bila kita regangkan ada sulfur kat sini. Ni sulfur. Nak tunjuk ni sulfur ni. Okey, so dia boleh kembali kepada asal. Saya makmal saya tak buka. Kalau makmal buka tadi saya nak tunjuk kamu getah, beza getah tervulkan dia dengan getah tak tervulkan. Boleh? Boleh. Dari segi bila kita tambah, kita campur dengan sulfur, dari segi bentuk pun dia ada eksperimen dia. Eksperimen kita gantungkan dengan pemberat. Okey, eksperimen ni ada nak membezakan getah tak tervulkan dengan getah tervulkan. So getah tak tervulkan bila kamu gantung pemberat dalam makmal, okey, sampai masa nanti dia boleh putus. Tapi getah tervulkan dalam kamu gantung dengan pemberat yang sama, dia tidak akan putus. Tu beza dia lah. Tu beza dia. So istilah dia kamu boleh kat sini kita kata dia lebih kenyal dan lebih tahan. Lebih kenyal dan lebih tahan. Sifat-sifat unik getah terbuka ini membolehkan berbagai barang dihasilkan berbanding dengan getah tidak tervulkan. Ini perbezaan. Ini perbezaan. Kekenyalan lebih kenyal, kekerasan lebih keras, kekuatan lebih tinggi, ketahanan haba lebih tahan haba yang tinggi, ketahanan pengoksidaan lebih tahan terhadap pengoksidan. Ada soalan nak tanya? Tidak. Ada soalan nak tanya? Tidak. Tak ada. Mana buku teks saya? Buku teks saya ni. Hilang pula buku teks saya. Kalau tak saya habiskan getah sintetik. PowerPoint ni nanti saya rasa saya masukkan dalam you punya WhatsApp. Link. Kamu boleh tengok balik lah. Okey, boleh saya teruskan? Kita habiskan, ada lagi 10 slide ni. Boleh. Boleh. Getah sintetik. Getah sintetik adalah barangan tersebut mempunyai ciri-ciri getah asli seperti kekenyalan yang tinggi, namun barangan ini tidak dihasilkan dengan menggunakan getah asli. Sebaliknya, dihasilkan dengan menggunakan getah sintetik. Menggunakan getah sintetik. Getah sintetik ni apa? Getah sintetik ialah jenis polimer sintetik yang yang bersifat kenyal ataupun polimer elastomer. Polimer elastomer ni kita dah belajar sebelum ni. Kebanyakan getah sintetik dihasilkan daripada produk sampingan petroleum. Contoh getah sintetik ialah neoprena, getah styrena, butadiene, SBR ataupun getah silikon.
Polimer kita belajar itu ada polimer sintetik tak? Ada, betul? Ada ke? Dua jenis Ha. polimer. Ada tu. Kan, dua jenis polimer. Sama, getah asli ni baru ni. Dia masukkan dalam KSSM. So, ini ciri-ciri getah sintetik. Lebih keras, kenyal, penebak haba, tahan peoksidan. Sama sebenarnya, seperti getah juga. Okay, tahan haba, tahan bahan kimia. Kegunaan getah sintetik dengan ciri-ciri unik yang terdapat daripada getah sintetik, pelbagai barangan dapat dihasilkan. Kelebihan untuk dihasilkan secara besar-besaran tanpa bergantung kepada faktor cuaca ataupun serangan penyakit pada pokok getah, menjadikan getah sintetik pilihan utama industri pembuatan. Ini contoh getah sintetik. Okay. Neuroprena, polychloroprena, strena butadiena, getah silikon, Tykol, getah nitril. Okay, so itu ciri-ciri dan kegunaan dia lah. Saya rasa soalan-soalan macam ni dia boleh tanya dalam kertas satu lah. Dalam kertas satu, kertas objektif kamu. Ini pun kamu boleh fikir secara logik lah. Penggunaan barangan getah secara tidak lestari akan mengakibatkan pencemaran terhadap alam sekitar. Getah sintetik terutamanya mengambil masa yang sangat lama untuk terurai dan menyukarkan proses pelupusan. Daya kenderaan adalah antara produk getah sintetik utama yang perlu dilupuskan dalam kuantiti yang banyak. Asli getah sintetik ni, getah asli sebaliknya mengambil masa yang lebih singkat untuk terurai secara biologi, namun begitu penggunaan getah asli lebih terhad disebabkan sifat semula jadi getah asli seperti tidak tahan haba dan pelarut kimia. Kita semula lah, tamat. Kita nampak getah sintetik ni yang penting ni. Contoh-contoh getah sintetik dan kegunaan. Maksud dia getah sintetik ni dia campur apa? Dia campur polimer betul? Pada getah itu dia campurkan dengan polimer. Dia campurkan dengan polimer supaya sifat dia adalah lebih kenyal. Tapi dia tak cerita, ni KSSM ni yang baru ni, yang payah ni, dia tak cerita secara detail bagaimana dia tambahkan polimer itu untuk membentuk getah sintetik. Terus-terus keluar nama. So kamu kena ingatlah nama ni. Terus kena ingat nama ni. Kalau sebelum ni kita belajar getah tervulkan, kita buat tayar juga. Kat sini pun dia buat tayar juga. Okay, dia buat tayar juga. Dia buat tayar juga. Okay, tapi kat sini istilah dia guna kat sini adalah strirena butadiena ni. Bagaimana bentuk gambar dia saya tak tahu. Tak ada dalam you punya syllabus. Tak ada dalam you punya syllabus. So yang penting kita tahu dari segi nama getah sintetik ni secara keseluruhan. Okay, boleh? Boleh. Kita ada grup Telegram ke? Ada. Ya ke? Ada kot. Ada. Ada rasanya. Ada.
Ada eh? Tak ada. Ha? Tak ada. Kalau ada dalam Telegram, saya nak masuk dalam Telegram lah. Ha, ni. Epsilon Chemist ni kan. Semua ada ni. Ni Afiq sibuk nak type ni. Cukup ni. Saya masuk kat sini lah bahan. Ya. Kimia. Buat apa ni? Polimer. Okey, saya masukkan bahan dalam Telegram. PowerPoint saya tadi saya masukkan dalam Telegram. Kamu boleh gunalah. Tengoklah balik Telegram PowerPoint yang saya buat itu untuk kamu penuhkan you punya modul berkaitan dengan tajuk polimer. So dua tajuk ni, dua je. Umum dia kita panggil polimer. So yang kamu sentuh adalah polimer dan getah asli. Betul? Polimer dan getah asli. Hello? Hello. Okey. Hello. Saya bagi kuis, saya bagi soalan berkaitan dengan getah asli dalam ya.
Cuba buka Google Classroom 5 Epsilon. Dah. Ada tak quiz? Ada. Boleh buka? Ada. Boleh buka tak? Sekejap Ego. Ha? Sekejap. Dia kena register dulu. Dah, dia suruh macam dah. Tak boleh buka Boleh tapi macam kena register dulu. Kena sign in dulu. Dia kena register dulu. Sign in guna MOE kamu Okey. Guna email MOE kamu. Boleh tak, Bok? Sekejap Ego. Semua cuba buat masuk you punya quiz dalam Google Classroom. Cikgu, yang dia suruh masuk parents guardian email, masuk minta Apa dia minta? parents or guardians email. Email saya lah. Minta Email email cikgu. Email saya G751. Cikgu tak kat check. Tak boleh Ya, saya buat ni. Dah. Boleh buat? Dah. Boleh jawab tak? Dia keluar dekat cikgu dia buat soalan kan? Tak boleh Dia tak keluar spesifik Cikgu. Boleh ke? Tak boleh jawab lah. Tak boleh jawab je. Okey, tak boleh jawab tak apalah.
Lain kali lah kita buat. Tak apa, kita abaikan. Baik. Kenapa tak boleh ya? Okay, tak boleh, tak apa. Okay, so tak ada apa. Guna PowerPoint yang saya bagi tu untuk completekan you punya buku, modul. Minggu depan exam. Betul, kita tak ada kelas. So kita akan jumpa seminggu seterusnya. Kita akan masuk sambil tu buatlah review 4. Review 4 tu tolong buat. InsyaAllah. So bulan 7 nanti kita akan bincang dulu review 4, lepas tu baru kita masuk chapter 5. Baik. Okay? Boleh? Boleh. Okay, so Boleh. saya stop setakat ni. Boleh saya stop? Completekan you punya modul berdasarkan saya punya boleh. PowerPoint. Buat terus waktu masih ada lagi ni terus Doa. buat. Jangan tertangguh-tangguh lah. Tangguh-tangguh banyak kerja subjek lain kan nak kena buat. Malam tadi seorang pun tak tanya saya berkenaan dengan malam kimia kan. Sebab malam tadi ada majlis bacaan Yasin untuk pengetua. Saya pun dah lupa malam kimia. Malam kimia malam tadi buat apa? Dah siap? Termokimia dah siap tak? Latihan berkaitan dengan termokimia dah siap belum? Sikit lagi kot. Sikit lagi tak siap. Pastikan siap Kertas yang kertas tu. Kertas. Oh. Kertas berkaitan dengan termokimia. Esei dia tolong buat. Abang esei tak nak buat, payahlah. Okay, tolong siapkan. Kita akan guna pakai selepas kita habis syllabus kita akan bincang. Dengar Azim, dengar tak? Khalis dengar ke tidak? Farhan dengar ke tidak? Dengar cikgu. Dengar ke? Dengar dah tidur. Farish, Ya ke? dengar tak? Dengar ya ke? Syabil? Dengar cikgu. Tak ada mic Syabil? Okay? Okay, sektor sekarang ni kita sambung. Kita akan jumpa minggu depan. Minggu depan exam ni. Bersedialah dengan exam. Bab 1, bab 2, bab 3, topik tingkatan 5 dan semua topik tingkatan 4. Bawah 60 sekotan. 60. Boleh. Boleh Farhan. Semangat dia punya Habis. Farhan Mizi. Habis. Boleh. Tak ada. Pastikan 60 ke atas lah. 60 ke atas. Buat kat rumah 60 ke atas senang cikgu. Buku sebelah. Tak nak. Buatlah secara jujur. Boleh. Buatlah dengan jujur. Okey, itu saja daripada saya. Kita jumpa di masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu. Terima kasih.